Pastinya tumpuan kami iaitu bajet 2014, jadi tumpuan Awani 745, dan kepada anda teruskan berinteraksi dengan kami melalui Twitter, Facebook dan sebagainya. Dan pada masa sama juga kita ada diskusi fokus secara menyeluruh bajet 2014 dalam Awani 745. Pertamanya kita ada Chris Daniel Wong, Timbalan Ketua Setiausaha Agung Persekutuan Franchise dan Rangkaian Peruncitan ASEAN telah pun bersedia untuk berdiskusi, dan seorang lagi Afzal Nizam Abdul Rashid, pakar ekonomi Bank Islam. Dan di bilik berita kita ada seorang anak muda, Rahman Hussein, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Belia. Baik, secara umumnya kita ingin melihat secara menyeluruh setiap seorang ahli panel yang ada hari ini. Pertama kita mulakan dengan Chris Daniel Wong. Saudara Chris, mungkin sedikit sebanyak secara umumnya, in general, kita melihat bajet 2014 ini. Silakan Chris. Secara umumnya, bila kita lihat pada pelaksanaan GST pada 1 April 2015 nanti, secara umumnya rangkaian retailers lah yang berada di pasaran telah pun lama bersedia menghadapi GST, sebelum ni VAT, bermakna sistem-sistem accounting untuk memudahkan mereka mengumpul GST telah pun dah lama di pasaran sebenarnya, telah diusahakan. Jadi apabila GST ini dilaksanakan kelak, saya percaya tiada masalah untuk retailers sedemikian mengutip hasil GST bagi pihak kerajaan lah. Jadi kita lihat di sini bahawa pasaran telah pun bersedia lama, dan kepada pengguna, walaupun di saat-saat permulaan kita mungkin melihat ada sedikit side effect, orang kata di mana mungkin harga di pasaran tu kita nampak mungkin melonjak naik, tetapi lama kelamaan kita juga dapat melihat the market will rationalize by itself. Di mana harga-harga di pasaran akan melalui satu perubahan yang boleh kata mendadak naik, dan lepas tu dan akan mengimbangi, harga akan mengimbangi dengan sendirinya. Bukan saja negara kita telah akan melalui perkara sebegini, tetapi negara-negara lain yang telah mengamalkan GST ataupun VAT telah pun melalui perkara sedemikian. Jadi bagi saya, pendapat saya lihat ini adalah satu fasal sementara sahaja yang kita kena lalui, dan selepas itu saya yakin the market will actually stabilize by itself. Okey, itu kata Chris yang secara umumnya terus menjurus kepada dalam konteks peruncitan ini ialah GST. Dan kita terus kepada pakar ekonomi Bank Islam, Saudara Afzal Nizam. Mungkin Saudara Nizam, secara umumnya kita lihat bajet 2014 ini in general juga, dan apa yang setiap kelompok masyarakat itu dapat dan sebagainya. Secara jujurnya saya merasa lega sebenarnya, kerana kebanyakan langkah-langkah yang dipropos dalam bajet kali ini adalah langkah-langkah yang amat sukar sebenarnya. Memandangkan kalau kita ingat bahawa pihak rating Fitch Rating telah memberi penarafan, penukaran penarafan dari segi outlook kepada negatif. Ini bermakna sekiranya kerajaan kita tidak mengambil langkah-langkah untuk memperbetulkan keadaan defisit ini, maka penurunan penarafan kredit akan berlaku. Dan ini saya langsung akan menyebabkan volatility di dalam pasaran saham dan pasaran bond, dan perkara ini sesungguhnya akan memberikan kesan yang negatif kepada negara keseluruhannya. Jadi dengan pengenalan GST, dengan peningkatan cukai RPGT juga mampu akan meningkatkan hasil kerajaan dan sekaligus dapat mengurangkan kadar defisit negara kepada tahap 3% pada tahun 2015. Okey, apa kata pula anak muda Rahman Hussein melihat bajet 2014 ini? Secara amnya saya amat mengalu-alukan kedatangan dan terutamanya pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila beliau bercerita tentang One Malaysia entrepreneur training dan sebagainya, dan seterusnya tentang mengupayakan anak-anak muda, terutamanya mereka yang bekerja di dalam Bandaraya Kuala Lumpur, Penang dan Johor Bahru, tentang untuk memiliki sebuah rumah dengan skim pemilikan rumah dan pembinaan rumah kos rendah dan sederhana. Seterusnya saya ingin menjurus lebih kepada peruntukan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam segi strengthening ataupun capacity building of talent, strengthening skills training dan sebagainya. Dalam bajet yang diumumkan sebentar tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan 200
juta ringgit untuk enhance national skills training. Dan saya percaya ini adalah satu langkah yang amat positif untuk melahirkan orang kata talent ataupun bakat-bakat yang cukup tinggi dalam membantu negara apabila kita mencapai wawasan 2020. Okey, Rahman, satu lagi perkara mengenai anak muda ini ialah mengenai keusahawanan. Apabila kita bercakap mengenai bakat, talent dan sebagainya ini, kita umum tahu dalam bajet mengumumkan pelbagai insentif dan sebagainya, dana superbnya, bantuan pinjaman mudahnya, skim mikrokreditnya. Okey, sekarang ini kita bercakap mengenai pelibatan dan penyertaan anak muda. Bagaimana mereka ingin mahu menyertai dalam dunia perniagaan, dan Rahman Hussein selaku Akademi Belia ni, kepala Akademi Belia, untuk nak membantu mereka supaya mereka memahami dan mengambil peluang yang ada ini dan menyertai ekosistemnya itu bagaimana? Antara kekangan sebenarnya untuk anak-anak muda pada hari ini adalah the lack of information, dan kemudiannya adalah the lack of engagement between interested party. Contohnya bila kita bercerita tentang program One Malaysia Entrepreneurs yang telah diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, yang akan dikendalikan oleh SME Bank to a certain extent, kena ada engagement dua hala, di mana kita anak muda pada hari ini tidak boleh sahaja mengharap tentang informasi yang ada di media-media massa, TV, surat khabar, internet dan sebagainya. Seterusnya kita pihak berwajib itu sendiri perlu pergi ke tempat anak muda ini. Contohnya kalau mereka berada di Bagan Datuk, Perak contohnya, perlu ada roadshow, perlu ada continuous engagement to a certain extent untuk memastikan maklumat-maklumat ini sampai ke akar umbi. Apabila kita telah berjaya memastikan maklumat ini sampai ke akar umbi, baru kemudian kita boleh tarik mereka ini untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam ekosistem entrepreneurship ni. Okey, kita terus bersama pakar keuangan kita, pakar ekonomi Bank Islam, Saudara Nizam. Sedikit sebanyak mungkin kita nak faham pemberian BRIM ini juga ditingkatkan, Saudara Nizam, dan pada masa sama kerajaan juga perlu mengawal defisit, dan at the same pada masa sama juga ingin meneruskan dan meningkatkan ini pemberian insentif seperti BRIM ini. Bagaimana? Kita melihat bahawa golongan berpendapatan rendah dan juga menengah mungkin sedikit sebanyak akan mendapat tempias daripada kenaikan harga berikutan GST. Jadi dengan pemberian BRIM ini sedikit sebanyak dapat mampu untuk membantu meringankan bebanan keuangan. Tetapi kalau kita lihat GST, kalau tengok dari segi kajian-kajian yang dilakukan oleh Sarjana Ekonomi, memang pelaksanaan GST ni pada awalnya akan memberi kesan inflation, tetapi kesannya agak berkata tu bersifat sementara, dan kemudian dia akan menstabil, dan pada ketika itu apabila kita negara mencapai status negara tinggi, berkemungkinan perkara ini akan dapat diselesaikan. Okey, Saudara Chris, melihat kita ada 17 bulan untuk nak menguatkuasa atau melaksana ini. Dalam tempoh 17 bulan ini, antara kerajaan perkara yang dibangkitkan di laman sosial dan Twitter dan sebagainya adalah mengenai penerangan serta penjelasan mengenai GST itu supaya lebih kukuh. Saudara Chris melihat 17 bulan ini perlu dimanfaatkan kerajaan dalam konteks GST ini. Pendapat saya lihat memang mencukupi masa. Masa itu cukup. Kita boleh educate, kita boleh educate consumer dan juga rakyat Malaysia tentang pentingnya pengutipan hasil GST, dan juga bagaimana pelaksanaan GST sebegini sebenarnya dapat mendorong untuk meningkatkan produktiviti di kalangan usahawan sebenarnya. Mungkin harga barang akan naik secara mendadak, tetapi secara amnya dia bersifat sementara, dan selepas tu harga barang akan stabil. Tetapi dalam jangka masa yang panjang, bila kita lihat pelaksanaan GST ini dalam 13 bulan ni, mungkin kita perlu ada sedikit reflection bagaimana kita boleh meningkatkan produktiviti kita supaya kita dapat menjana lebih banyak pendapatan, bukan saja untuk membayar GST, tetapi juga untuk menjadikan negara kita sebagai negara high income society sebenarnya. Baik.